ketokohan beliau itu dilihat dari beberapa aspek. Geografi, sama ada dalam negara kita dan kepada komuniti, bahkan kepada antarabangsa. Kerap kali sebenarnya ahli politik ataupun mana-mana tokoh, mereka mungkin terkenal dekat antarabangsa tapi tidak di kampung halaman mereka, ataupun terkenal di negeri masing-masing tapi tidak di antarabangsa. Tapi saya lihat Datuk Seri Tuan Guru ini dia melengkapi dari segi antarabangsa dengan penglibatan dan juga didekati oleh kelompok-kelompok ulama antarabangsa untuk mendapatkan pandangan dan sebagainya. Bahkan juga dalam negara kita sebenarnya kita tahulah bahawa beliau memimpin sebuah parti politik yang besar, yang antara yang terbesar dalam negara kita dari segi partisipasi rakyat terhadap parti politik. Jadi saya rasa ianya menyeluruh dari segi kepimpinan, dari segi ketokohan, kepimpinan dari segi aspek ini lah. Semasa Tuan Guru menjadi Naib Rais Ittihad Ulama sedunia ini, Tuan Guru juga menjadi ahli majlis. Pada waktu ini pun menjadi ahli majlis bagi satu organisasi yang dipengusikan oleh Syekh Yusof Qaradawi, iaitu Al-Quds, pemegang amanah Al-Quds, satu kaunsil Al-Quds lah. Jadi banyak keterlibatan Tuan Guru dari segi yang berkait dengan isu antarabangsa. Antaranya ialah Tuan Guru juga salah seorang ahli majlis bagi mazhab takrib mazahib antara Sunni dan Syiah, yang mengumpulkan kepimpinan ulama-ulama Sunni dan ulama Syiah untuk berjumpa, bertemu, bersidang setahun sekali untuk membincangkan pendekatan-pendekatan untuk supaya tidak bertembung, supaya tidak berbalas sesama antara Sunni dan Syiah sebagainya. Ini secara berterusan Tuan Guru terlibat dan diminta pandangan-pandangan beliau dalam pertemuan-pertemuan demikianlah. Ini perkara antarabangsa. Selain daripada itu ialah isu perang di Yaman, umpamanya antara kumpulan Houthi dengan kerajaan Yaman. Apabila rakan daripada antarabangsa ini, daripada Ittihad Ulama dan sebagainya, melihat pada mereka awal itu apabila berlaku perang antara Houthi dengan kerajaan Yaman, mereka cuba menyelesaikan di kalangan mereka, di kalangan orang-orang Arab, sama ada rakan-rakan yang ada di Saudi ataupun tempat-tempat lain. Tapi oleh mereka pun menyorakan pada Tuan Guru pada waktu itu, saya ingat lagi, bahawa minta kalau boleh Syekh Abdul Hadi turun untuk sama-sama mencari jalan bagaimana nak meredakan ketegangan antara Houthi dengan Yaman. Dan mungkin pada pandangan rakan-rakan Arab ini, dia kata mungkin orang sama-sama orang Arab cakap dengan orang Arab, kita nak dengar. Mungkin kita cuba pendekatan lain, bahawa orang lain, orang Ajam, mari bercakap kepada mereka, mungkin boleh dengar. Jadi Tuan Guru menyahut seruan itu dan pergi ke Yaman, pergi ke Bahrain, pergi ke Iran, dan kita bersama dengan beliau pada waktu itu mengambil perjalanan tentang setiap kali berjumpa dengan pihak-pihak yang berteragah dan sebagainya, sama ada di Yaman, Bahrain ataupun di Iran. Dan masuklah dalam isu-isu antarabangsa lain yang lebih awal daripada itu, iaitu perang telur, isu perang antara Iran dan Iraq dan sebagainya. Jadi senantiasa ada secara sejak daripada dahulu, termasuklah apabila berlaku berjaya pengusiran Rusia dari Afghanistan. Pada peringkat awal kita semua tahu bahawa yang mengetuai pemerintahan adalah daripada kumpulan Taliban. Mula daripada Mujahidin dulu, lepas tu Mujahidin itu bergaduh sama sendiri sebelum Taliban mari kan. Jadi di kalangan Mujahidin yang dulu sama-sama boleh berperang dengan pelbagai kumpulan-kumpulan ini, Abdul Rasul Sayyaf, Haqqani, lepas tu Gulbuddin Hekmatyar,
Abdul macam-macam lah nama-nama ketua-ketua kabilah yang berjaya mengusir Rusia di Afghanistan tiba-tiba, dan mereka itu menjadi pimpinan negara. Lepas itu bergaduh sama sendiri, perang sama sendiri, sehingga akhirnya pertangan asing dan Taliban masuk. Sebelum Taliban masuk, semasa bergaduh sama sendiri itu, Tuanku antara orang yang diminta daripada antarabangsa untuk datang ke Kabul, ke Afghanistan dan bertemu dengan kepimpinan pejuang-pejuang mujahidin ini untuk mendamaikan. Jadi ruang perdamaian adalah antara apa kata speciality pada Tuanku untuk menyelesaikannya, termasuklah isu-isu di Selatan, di Filipina, termasuklah di Aceh. Apabila kedamaian di Aceh itu tidak dicapai, peranan Tuanku untuk bertemu dengan pihak-pihak berteragah itu, saya rasa across the board lah. Ini antara semangat-semangat Tuanku.